Kartun sudah sampai. Sudah sampai ke? Sekejap, saya order 3 karton tau. Mana lagi? Oh, itu dalam lori. Dalam lori. Okey, you angkat 3, bawa lagi 7, lepas tu bawa lagi 4. Ada berapa semua jadi? Tak apa, nanti saya kira. Okey. Okey, thank you Thank you. Hai, sedar tak sedar, Ramadan semakin meninggalkan kita dan Syawal bakal menjelang. Dan saya dah tengok pelbagai resipi anda kongsi dengan saya. Dan saya nak tengok juga hari ini resipi apa yang anda akan masak bersama saya dan juga dengan seorang yang istimewa daripada Zakat Selangor. Saya pasti ada seseorang yang membantu saya dan mencerita pelbagai kisah inspirasi. Dek, santan 3, 4, 5. Kejap dia salah ambil santan ni, sekejap. Nasib baik dapat santan on time sebab tetamu saya dah pun sampai dan hari ini kita nak masak menggunakan telur itik. Dan sebelum saya cerita tentang apa yang kita masak, saya jemput Puan Rohana. Hai Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Datuk. Orangnya cantik bergaya, tinggi lampai. Terima kasih Datuk. Bekas model, sedang model sekarang? Tak ada. Tak gurau. Sebab beliau bakal menjadi model ataupun inspirasi untuk bekas-bekas asnaf di luar sana. Namanya Rohana. Ya, saya. Nama manjanya? Orang panggil saya Ann. Ann. Okey Ann. Mungkin Ann boleh bercerita sedikit sebelum saya bercakap tentang masakan. Apa yang sedang Ann ataupun Rohana lakukan sekarang? Berniaga apa? Okey Datuk. Saya berniaga keripik. Wow. Keripik pisang tanduk panas. Saya sangat suka pisang tanduk dan saya suka keripik. Bila digabungkan, saya suka keripik pisang tanduk. Dan pisang tanduk itu digoreng sendiri? Digoreng fresh di khalayak yang maksudnya saya berniaga di pasar-pasar. Okey. Contoh kata pasar tadi, pasar malam, saya berniaga sagak fresh-fresh di kuali yang panas. Dan berniaga dekat mana tu? Di Puncak Alam, merata tempat. Kadang-kadang event-event yang mana jabatan agensi macam Fama panggil, saya pergi. Jadi kalau saya di Minangkabau, saya nak order pisang tanduk goreng, boleh lah? Boleh Datuk. Nanti bagi number Boleh. Okey, sama-sama itu saya nak berkongsi resepi. Kita akan buat, ini namanya telur itik dan kita akan buat telur itik masak lemak cili api bersama dengan kulit mangga muda salai. Wow, sedap tu. Biasa masak kan? Okey. Sebelum itulah Rohana, mungkin ramai orang tak tahu kisah lama Rohana. Rohana sekarang bergelar bekas asnaf, seorang usahawan. Anak berapa orang? Saya anak 4. Anak 4, samalah kita. Dan ketika menjadi di dalam kelompok asnaf, apakah peristiwa atau keadaan yang paling sukar dilupakan? Okey, ketika tu saya orang kata jadi ibu tunggal. Ditinggalkan bekas suami. Baik. Saya bawa anak-anak keluar daripada rumah. Okey. Kat situlah saya rasa struggle-nya hidup ni. Nak besarkan anak. Ini berapa tahun dulu? Tahun bila? Ya, beberapa tahun yang dulu, 5 tahun, 6 tahun? 5 tahun yang lepas. Tahun 2016 tak silap saya. Okey. Saya bersama anak saya bekerja di Shah Alam masa tu. Okey, lepas tu? Saya agak struggle juga saya nak struggle tu sebab apa? Sebab rumah yang saya nak bayar tu macam tak mampu nak bayar. Okey. Jadinya saya nekatlah orang cakap tak apa, teruskan juga bekerja. Dan satu ketikanya saya dihalau lah di luar rumah. Dihalau keluar rumah? Masa tu dengan anak? Anak umur berapa masa tu? Masa tu anak saya yang seorang, yang lelaki yang sulung tu duduk dengan saya. Sebab yang perempuan dengan yang kecil tu duduk dengan ayah dia. Okey. Macam mana saya... Jadi sekejap, dihalau keluar? Memang terpaksa keluar? Memang keluarlah? Saya keluarlah. Saya tak ada, orang kata saya minta tolong jasa baik dengan perumah. Saya kata saya tak ada duit nak bayar lagi. Boleh tak bagi masa tempoh kan. Tapi dia kata dah ada orang nak masuk. Saya pun tidur di dalam bilik office majikan saya tu. Orang balik kerja, saya buka lah shutter, tidur bawah meja dengan anak saya. Oh ya? Time tu. Habis macam mana perasaannya dengan anak, dengan tiada suami, dengan kepayahan tak ada duit? Adakah tiap-tiap malam menangis kat dalam tu ataupun menangis sendiri tanpa anak tahu? Saya cuba jalan lah, saya sewa bilik. Tapi sewa bilik ni dengan perempuan saja, anak lelaki tak boleh sebab anak saya dah besar kan. Habis tu macam mana pula masalah masa tu? Saya suruh anak saya tidur kat surau. Anak saya tak nak, dia surau seorang.
Yelah, Jadi lepas tu? tidur je lah dekat office selama seminggu macam tu. Saya ada seorang hamba Allah ni, dia cakap dengan saya, cuba try tanya dengan pihak zakat. Tak, sebelum tu, sebelum pergi ke zakat, mesti ada sesuatu yang berlaku yang menyebabkan Anne sampai sekarang tak boleh lupa lah senang cakap. Peristiwa menyebabkan Anne menitis air mata, yang anak mungkin menangis, Okey, yang mungkin sebelum yang kata berjumpa dengan pihak zakat tu, Anne ni tak sihat sebenarnya, tak sihat, dah tak lagak sangat, mungkin terlampau memikirkan agaknya, demam. Duit ada RM2 je kat tangan. Sekejap, Anak duit ada RM2 saja masa duit tu? RM2 memang betul-betul, itu ke shilling. Shilling yang ada, RM2. Anne boleh tolong saya tu sambil. Tapi itulah yang ceritanya, lupa saya. Tak apa. Lepas tu? Jadi dengan duit RM2 tu? RM2 tu anak saya tengok ibu dia ni tak makan seharian. Saya ni makan memang tak lalu dah. Okey. Sebab tak sihat kan. Okey. Dia kata, ibu tak apa, abang pergi beli nasi. Dengan RM2 tu dia pergi beli nasi. Dengan air TOI satu, nasi tu boleh mampu beli dengan sambal yang penyet, nak bagi rasa. Nasi dengan sambal semata-mata? Nasi dengan sambal sahaja. Okey. Itu pun tak cukup RM50, hutang dulu. Masa pula tu, apa yang Anne rasa? Anne rasa sedih lah, kata abang makan lah, ibu tak makan tak apa. Kalau selagi ibu tak makan, abang tak nak makan bu. Dia cakap macam tu lah, kata pengorbanan seorang anak sampai macam tu, dan ibu pun berkorban demi anak untuk dimakan. Tapi anak ni saya rasa macam sedih sangat sebab nasib dia jadi macam tu kan. Sebab dengan kegagalan saya dengan bekas suami ni. Macam itulah ceritanya. Dari situlah saya tak tahu macam mana pihak zakat sendiri yang call office. Dia cari saya lah. Dia kata minta saya datang ke pejabat untuk datang pejabat. Saya kata saya tak ada duit, saya nak pergi sana. Tak apa, puan datang aja. Tak apa, yang tambang semua tu tak apa. Nanti ambil je bil. Alright. Okay, sambung dulu. Okay, jadi kemudian dapat bantuan zakat betul? Jadi bantuan tu adakah Anne pergi jumpa, minta isi borang, minta ustazah tolong tu macam mana? Ustazah cakap lah apa masalah, dia cakap tanya apa sebab datang di sini. Lepas tu? Jadi Anne cakap lah, Anne tak ada rumah, anak-anak nak sekolah. Dia kata bantuan anak sekolah boleh mohon kan. Jadi Anne isilah semua borang-borang tu semua. Okey. Dengan tak sangka, ya Allah, Anne betul-betul tak sangka dan tak terharu sangat. Anne pergi ke sana, pihak zakat bagi Anne 600. Kalau tak banyak silap, tu. 600. Jadi dengan 600, duit pertama tu apa yang Anne buat? Masa tu nak hari raya haji. Anak saya pun nak kasut. Tak ada kan nak pakai. Okey. Jadi Anne belikan dia kasut. Okey, belikan dia kasut. Jadi masa dapat kasut kali pertama tu, dan sebenarnya sebelum cakap pasal kasut Anne sempat bercerita sebelum kita syuting tadi yang Anne pernah berjalan jauh. Sebelum Anne terjadinya susah ni, terjadi kisah yang zakat ni semua. Sebelum Anne selepas diceraikan tu, Anne ambil 3, masa tu Anne anak 3 orang anak ini pukul 12 malam keluar daripada rumah berjalan kaki untuk bukan, maksudnya Anne diceraikan di pejabat, di office. Sebab dulu Anne ada kilang besi kan, kilang IBS. Okey. Di situlah tempat Anne diceraikan. Jadi Anne langkah keluar dengan anak-anak. Pukul 12 malam berjalan kaki keluar, ada orang tanya, kenapa kak? Dia tadi nak pandang ke kiri ke kanan dah. Okey. Semua seorang hamba Allah ni berhentilah, suami isteri ni berhenti, dia tanya, kita nak balik rumah. Dia hantarkanlah ke rumah. Dari situlah. Jadi masa berjalan tu mesti menitik air mata kan? Memang tak boleh nak kata apalah sebab kita nampak anak-anak kita kena kuat dengan anak-anak kan. Saya. Selepas tu sebab kita pun dah berpisah, kita kena cari jalan solution balik ke kampung, rumah mak ayah. Jadi masa balik kampung, mungkin Anne ada nasihat yang Anne bagi pada anak-anak supaya sabar ke macam mana, apa yang cakap yang Anne masih ingat lah? Memang Anne selalu pesan lah dengan anak-anak. Sebab dia orang biasa senang kan, tiba Anne ditinggalkan dengan selai pinggang, dengan duit tak ada apa semua. Itulah kata ni cuma adalah duit yang Anne simpan sikit, Anne balik kampung. Balik kampung, Anne kan anak Felda. Saya. Anak Felda, jadi
dekat situ and buat kerja angkat kelapa sawit dengan anak-anak. Okey. Dengan anak-anak sekali? Anak-anak tak ikut, seorang je lah. Okey, faham. Jadi fikirkan untuk anak-anak, demi anak-anak nak belanja apa semua. Jadi bersama anak adik tu tumpang dia punya tanah sawit lah. Okay. Jadi kongsi lah, share dia punya. Jadi banyak betul pengalaman yang Ann kumpul sebelum Ann menjadi seorang peniaga seperti sekarang. Jadi kalau saya bagi peluang lah kepada Ann kan, mungkin apa yang Ann boleh nasihatkan bekas ataupun mungkin kawan-kawan yang masih dalam kelompok asnaf? Okey, untuk yang mana yang asnaf di luar-luar sana, Ann harap korang jangan rasa sedih ataupun rasa penat untuk berusaha, sebab kalau tanpa usaha kita tak akan terima kejayaan. Baik. Itu intipati yang sangat penting. Usaha tu penting. Jadi Ann, sama-sama kita masak ni, saya dah siapkan juga dekat dapur. Jadi bagi saya ambil lauk dekat dapur dan Ann tengokkan sekejap saya punya tedu ni supaya tidak pecah. Jaga saja, okey? Sekejap je. Okey, Datuk. Okey. Ini yang dah siap, yang saya dah masak, saya siap untuk buka puasa nanti. Ini saya akan siapkan. Dari segi hadiah untuk Ann bawa balik. Okey, Datuk. Terima kasih. Okey, dan kepada anda mungkin tengok berniaga tu macam-macam jenis perniagaan ada. Apa yang Ann buat tadi Ann nyatakan, Ann berniaga kerepek pisang tanduk yang dia sagat kemudian dia goreng fresh depan semua pembeli. Jadi buat anda mungkin terfikir-fikir apa yang lebih penting dalam hidup, kebahagiaan ataupun kesenangan. Tapi sebenarnya yang kita selalu lupa adalah kesabaran. Jumpa saya besok dan jangan lupa bayar zakat untuk akhirat 6.30 petang dengan menu yang lebih menarik. Okey, Ann, saya nak jumpa, nak bincang pasal kerepek pisang tu. Boleh, Datuk. Boleh? Saya memang ada bawa khas untuk Datuk, kerepek pisang untuk dirasa. Untuk buka puasa. Okey, terima kasih.